Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ada tak saya tengok tu Okey. Muka surat yang ke-40 kita sambung lagi daripada kitab mustalah ini. Qawaid asasiyah. Kata pengarang rahimahullah al-ali wan nazil. Perbincangan sanad dibincangkan juga tentang mustalah al-ali wan nazil. Sanad yang tinggi, sanad yang rendah. Nuzul. Okey, sekarang ni al-ali itu asal daripada perkataan ulu. Al-ulu wan nuzul. Al-ulu wan nuzul min awsafis sanad. Ulu, ketinggian dan kerendahan itu daripada sifat sanad. Jadi bila kata ali ni, nazil ni sifat sanad, sanad ali. Falisnadul ali, apa maksud isnad al-ali, sanad yang tinggi? Huwa allazi qallat rijaluhu. Yang mana rijal dia itu sedikit. Rijal dia sedikit. Makna hadis nak sampai daripada rawi pertama sampai kepada Rasulullah itu rawi bilangannya sikit. Katakanlah orang yang meriwayatkan tu riwayat melalui lima orang. Yang menengahi dia dengan Rasulullah 5 orang katakanlah. Nampak tak? Menengahi 5 orang. Maka berbanding yang meriwayatkan melalui pertengahan dia 6 orang atau 7, 5 lagi tinggi. Maka yang sanad dia 5 orang lebih tinggi daripada sanad dalamnya 6 orang atau 7 orang. Wan nazilu. Nazil huwa allazi kathurat rijaluhu, iaitu yang ramai rijalnya. Rawi-rawi sanadnya ramai. Wal ali afdalu, dan yang ali itu lebih afdal. Limaziyatil qurbi, kerana kelebihan al-qurbi, dekatnya minan nabi. Kerana perantara dekat. Jadi yang kurang bilangan tu lagi tinggi, kerana dia yang nak sampai ke nabi tu sikit saja. Liqurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam au minal kitab, ataupun kalau sanad kitab pula nak sampai kepada muallif kitab sikit, awil imam alladhi yattasilu bihi rawi, ataupun imam yang bersambung dengannya oleh rawi. Katakanlah Imam Bukhari ataupun imam Muslim. Tak kiralah sanad kita ke Imam Muslim sikit dengan orang yang sanad dia dengan Imam Muslim itu banyak. Nampak? Jadi itu maksud atau istilah ulu dengan nuzul di sini. Tapi kadang-kadang dalam masalah ulu dengan nuzul ni memanglah ulama yang menjadi amalannya mereka akan yabhathu anil ulu. Mereka akan mencarikan ulul isnad, sanad yang lagi dekat. Bahkan kalau mereka dah riwayatkan hadis dan mereka tahu ada orang yang lebih dekat, mereka akan cari untuk bersambung dengan cara yang lebih dekat. Tapi ini tidak menolak kelebihan. Kalau sanad nuzul tapi rijal isnad tu ada kelebihan dengan maziyah. Contoh, sanad itu rawinya ramai, tapi lebihnya apa? Lebihnya rawi itu fuqaha belaka. Maka lebih sanad itu walaupun nuzul, tapi lebihnya kerana setiap rawi itu kibarul fuqaha contohnya. Jadi lebih kot cara lain. Adapun dari segi bilangan memang lebih bilangan yang ulu. Tapi kadang-kadang yang ulu tu yang riwayat tu mungkin bukan fuqaha, bukan orang yang makna kibar. Jadi kelebihan ni lihat kepada bilangan memang lebih ulu. Tapi kadang-kadang ulama ada juga mereka ambilkan hadis yang nuzul ni apabila ada keistimewaan tertentu. Hukmuhu, apa hukum al-ali wan nazil ni? Annahu qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Sama. Kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif. Sebab kita tak ukur dari segi sanad dia, rawi tu rawi sahih ke rawi dhaif ke? Tak. Kita ukur dari segi bilangan yang nak sampai kepada Rasulullah tu banyak ataupun sikit. Okey, boleh. Ada masuk dalam tu? Live. Baik. Yang seterusnya al-mudraj. Hadis mudraj. Jangan baca mudarraj. Mudarraj tu boleh. Mudarraj tu dewan. Dewan kuliah. Dewan kuliah, dewan teater. Dewan teater dia kita mudarraj. Mudraj daripada al-idraj.
adraja yudriju. Idrajan. Okay. Mana ni? Dalam mazhab Syafi'i ada iktibar maziyah dalam nuzul ke? Mazhab Syafi'i macam mana tu? Mazhab Syafi'i makna riwayat sanad kitab Syafi'iyah ke macam mana? Tak ada, sama je. Makna yang mana lagi sikit bilangan perantara itu lagi tinggi. Kecuali kalau nuzul itu tapi orang dalam itu rawi-rawi semua tu kibar ataupun teristimewa daripada sanad ahli lain, maka diistimewa dengan sebab keistimewaan rawi tersebut. Keistimewaan rawi tersebut. Kalau sanad ahli ni kalau kita tengok, kalau belah India sanad dia panjang sikit, ramai sikit rawi. Nazil sikit lah kalau sanad mai belah India lah. Tapi kalau belah Syam, Mesir mungkin ada kot lah, atau Maghribi, kita dapati banyak di kalangan sanad-sanad hadis ataupun kitab, mereka lebih ulu. Kalau belah India, banyaknya sanad dia ramai perantara di antara yang beriwayat dengan sahib ataupun dengan kalam Nabi SAW. Jadi biasanya orang akan cari di Syam Syam, Mesir pun ada, di belah Maghrib pun. Okay. Ini dari segi mudraj ni apa? Mudraj minal idraji, daripada idraj. Wa huwa lughatan al-idkhal. Idkhal ni memasukkan. Wastilahan, pada istilah ialah nau'an. Ada dua. Mudraj ni dua. Mudrajul matni wa mudrajul isnad. Mudraj pada matan, yang kedua mudraj pada sanad. Mudraj pada matan, mudraj pada isnad. Wa amma mudrajul matni fahuwa idkhalu ba'dir ruwati li alfazin zaidatin ala al-matni. Mudraj matan ialah memasukkan oleh sebahagian rawi bagi lafaz yang tambahan di atas matan. Matan yang masyhur tidak ada penambahan tu. Tak. Matan yang masyhur tidak ada penambahan tu. Tapi dia masukkan. Dalam beberapa riwayat, rawi ini memasukkan penambahan tu. Ala al-matni. Bisyarti an yasilaha bil hadith. Dengan syarat dia sambung penambahan tu, dia menyambung penambahan tadi, waktu dia tambah tu dengan hadis. Min ghairi bayani anna ma adkhalahu laysa minal hadis. Tanpa dia terangkan bahawa apa yang dimasukkan itu bukan daripada hadis. Kalau dia tambah dalam, dia buat pengasingan, penambahan qultu, ataupun dia kata apa, wa ra'yi ke, ataupun qultu, atau ikutlah, dia terangkan bahawa penambahan tu di sisinya. Wa indi, contohnya. Ataupun dia sebut bahawa ini bukan lafaz hadis, tapi lafaz itu daripada pemahaman dia ataupun daripada penambahannya. Wa ra'aitu, contohnya, dan aku berpandangan wa ra'aitu kadza wa kadza. Hadisnya sebut begini, kemudian dia kata wa ra'aitu kadza wa kadza. Aku berpandangan begini. Dia sebut bahawa itu pandangan dia, bukan daripada lafaz hadis. Maka ketika itu orang tak panggil mudraj. Sebab orang boleh tahu bahawa penambahan tu penambahan dia. Yang jadi mudraj bila tidak dapat diketahui yang tambahan tu betul ke lafaz hadis Nabi ataupun dia tambah sendiri. Nampak? Jadi mudraj itu ialah memasukkan sebahagian rawi lafaz tambahan di atas matan dengan syarat dia sambung terus penambahan dengan hadis tanpa dia terangkan apa yang dia masukkan itu bukan daripada hadis. Misaluhu, contoh dia. Misaluhu hadithu Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey. Ustaz Muaz tanya, ana betul tak soalan jawab soalan awak ditanya tu benda maksud. Kalau jawab dah tu tak apalah, kalau tak terang balik tanya balik. Okey. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian, yakhlu ni khalwah, bersendirian, bi ghari Hira,
bi ghari Hira, di gua Hira, yatahannatsu fi, Nabi bersendiri. Yatahannath yata'abbad. Yatahannath wa huwa ta'abbud. Sekarang ni wa huwa ta'abbud. Wa huwa at-ta'abbud. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Layaliya layaliya dhawatil idad. Layaliya beberapa malam, malam-malam, zawatil adad. Al-adad tak? Idad. Zawatil adad. Beberapa malam yang boleh dibilang. Maknanya beberapa malam Nabi berbekal, Nabi duduk di Gua Hira beberapa malam. Kemudian Nabi turun, kembali balik berjumpa dengan isteri baginda Siti Khadijah. Lepas tu duduk sekejap, kemudian pergi balik ke Gua Hira. Sekarang ni apa dia? Faqauluhu wa huwa ta'abbud itu. Wa huwa ta'abbud. Layaliya tu jadi zarah Layaliya zawatil idad. Zawatil idad. Malam-malam yang ada bilangan, yang mempunyai bilangan. Maknanya malam-malam berbilang, malam-malam beberapa malam lah. Qauluhu wa huwa yata'abbad ni, dan dia berta'abbud. Mudrajun fil hadis. Ini idraj. Wa huwa ta'abbud. Wa huwa ni, dan ia at-ta'abbud ni terjemuh kepada yatahannas. Yatahannas. Menterjemuh kepada yatahannas. Yatahannas maksud yata'abbad. Sebab tu dia kata wa huwa ta'abbud. Sekarang ni lafaz hadis tidak ada ta'abbud. Tapi perawi menerangkan. Dia menambah perkataan dia tujuan nak terang makna yatahannas. Nak terang apa nama ni? Nak terang makna yatahannas. Jadi apa tahannas? Ialah ta'abbud. Jadi penambahan wahwa ta'abbad, wahwa at-ta'abbudu, wahwa ta'abbudu ni ialah mudraj fil hadis, dimasukkan dalam hadis. Okey? Last. Boleh? Nak terang maksud ai itu. Kalau ai itu daripada lafaz tu tak apa. Sebab lafaz hadis disebut gitu kan. Sekarang ai itu daripada siapa? Daripada rawi lah. Rawi yang menambah dia kan. Rawi yang menambah perkataan tu. Maka kalau dapat dibezakan tu, dapat dibeza, dia dikira tu lah. Sekarang ni kata fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Dengan tidak ada yang membezakan. Tidak ada yang membezakan. Kalau ai tafsiriyah, jadi jelas bahawa itu nak menafsirkan. Nak menafsirkan bahawa itu bukan daripada lafaz hadis. Boleh? Jadi itu nama hadis mudraj. Okey. Wa ammal mudrajul isnad, adapun idraj pada isnad, falahu aqsamun kathiratun. Ada banyak bahagian fil mutawwalat, dalam kitab-kitab mutawwalat lah. Jadi penambahan pada sanad tu berlaku macam mana, banyak bahagian. Tak sebutlah sini. Hukmuhu, hukum dia, annahu kasabiqihi, bahawa hukum hadis mudraj seumpama sebelum ni. Qad yakunu sahihan, kadang-kadang sahih, atau hasanah, atau hasan, ataupun dhaif. Okey. Seterusnya, al-mudabbaj. Al-mudabbaj. Apa dia? Huwa ma rawahu kullu qarinin an qarinihi. Apa yang diriwayatkan oleh teman daripada teman dia. Ya'ni akhahu al-musawi lahu. Saudaranya yang menyamai baginya fi sinni, pada usia. Sama tua ni. Awis sanadi, atau sama pada sanad. Ai al-akhdhu anis syuyukh. Sama pada, makna fi sanad makna sama-sama pada syekh yang sama. Makna kawan-kawan mengaji dengan syekh sama, tapi si fulan diriwayat pada kawan dia. Patutnya riwayat pada syekh lah. Tak dia riwayat dengan sahabat dia. Itu hadis mudabbaj.
Diriwayat daripada orang yang sama taraf, sama ada pada usia atau pada sanad, iaitu pada mengambil pada syekh. Kedua-dua murid kepada syekh. Patutnya dia buat pada syekh, tapi dia buat pada kawan dia. Kariwayati Aisyah an Abi Hurairah. Seperti Aisyah riwayat daripada Abi Hurairah. Tidakkah Aisyah tu kadikutnya sahabat riwayat pada Nabi, tapi diriwayat pada sahabat yang lain. Wal aksu, dan juga sebaliknya, Abu Hurairah riwayat pada Aisyah. Hukmuhu, hukumnya annahu kasabiqihi, seumpama sebelumnya, qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifan. Ni kadang-kadang mudabbah ni berlaku apabila nak menunjukkan orang tu tawaduk orang tu. Orang itu walaupun dengan orang yang sama usia, dia riwayat juga. Boleh jadi hadis tu kalau ikutnya dia boleh pergi dengan syekh, tapi dia riwayat daripada teman dia. Nampak tak? Kerana apa? Mungkin sebab tawaduk dia. Walaupun usia teman dia sama usia dengan dia atau sama mengaji, dia tak ada masalah meriwayatkan daripada orang yang sama level dengan dia. Seterusnya, Al-muttafiq wal-muftariq. Baca dengan isim fa'il. Al-muttafiq wal-muftariq. tafaqa lafzuhu, yang sama lafaznya. Wa khattuhu, dan sama tulisannya. Waftaraqa ma'nahu, tapi berbeza makna. Muttafiq wal-muftariq ini. Yang mana lafaz dan tulisan sama, tapi makna berbeza. Bi an ta'addada musammahu, dengan bahawa berbilang yang bernama dengannya. Contoh Muhammad, haddatsana Muhammad an Muhammad. Nampak tak? Haddatsana Muhammad an Muhammad. Muhammad sama-sama. Jadi adakah sama dua orang? Tak. Tak sama. Jadi ada lafaz dan tulisan sama tapi makna berbeza. Kerana apa? Kerana ta'addada bi an ta'addada musamma. Orang yang berbeza, berbilang orang yang bernama. Fa huwa qabili min qabilil mushtarakil lafzi, maka dia termasuk daripada mushtarak lafzi. Kalimah yang lafaz, satu lafaz makna berbeza. Jadi dia termasuk dalam ilmu wadah dipanggil mushtarak lafzi. Kalimah yang satu maknanya banyak. Contoh, misalhu Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni fahadha ismun li sittati ashkhas. Nama Khalil bin Ahmad ni nama 6 orang. Kullu minhum yusamma Khalil bin Ahmad. Setiap seorang nama Khalil bin Ahmad. 6 orang. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Khalil bin Ahram Rawi. Jadi, mana seorang? Itu nama perbincangan al-muttafiq wal-muftariq. Jadi dalam hadis ni kadang-kadang rawi hadis ada rawi nama sama. Hak ni siapa ni? Hak ni orang si Fulan ke? Atusi ke? Ataupun Al-Syami ke? Ada? Ataupun Al-Basri ke? Ataupun Al-Kufi? Itu kadang ulama akan mengkaji rijal ni supaya dapat membezakan yang nama sama. Al-muttafiq wal-muftariq. Yang nama sama dapat dibezakan supaya jadi hilang ibham pada hadis, pada rawi. Seterusnya, Al-mu'talif wal-mukhtalif. Baca dengan isim fa'il. Al-mu'talif wal-mukhtalif. Perbincangan tentang isu ini. Apa dia? Wa huwa allazi tafaqa min jihatil khatti wal kitabah, iaitu lafaz yang sama pada aspek tulisan dan juga kitabah. Khat dan juga kitabah, penulisan. Wa ikhtalafa min jihatil lafzi, tapi lafaz berbeza. Misaluhu asid dengan usaid. Tulis sama, baca beza. Tulis sama, sebut beza. Hamid dengan Humaid. Imarah dengan Umarah. Ni berlaku tak? Ni kadang kena dhabit ni. Tengok kepada syarah, tengok kepada ta'liq, tengok kepada dhabit ulama macam mana rawi ni asid usaid. Jadi baris dulu kadang tidak kita tak tulis baris. Jadi nak baca kan hadatsana usaid ke asid ke Hamid ke Humaid. Jadi ini perbincangan dinamakan perbincangan tentang mu'talif wal mukhtalif. Baca dengan isim fa'il, mu'talif wal mukhtalif. Mu'talif ni yang serupa, mukhtalif pula yang berbeza. Jadi pada ikhtilafan ni maknanya yang serasi, yang sama. Ikhtilafan ni yang berbeza. Seterusnya al-maqlub, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin.